Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Cikgu harap semua sehat dan masih dapat bersama dengan cikgu dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Baiklah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kata sendi nama serta kata arah. Jadi maksudnya kita akan ada 2 tugasan pada hari ini berkaitan dengan kata sendi nama serta kata arah. Okey, sebelum itu jangan lupa subscribe channel Cikgu Sudiani. Okey, contoh kata sendi nama. Cikgu berikan 4 di sini. Yang pertama ke, yang kedua di, yang ketiga kepada, dan yang keempat dari. Kata sendi nama ini terletak di hadapan kata nama atau frasa nama. Okey, mari kita lihat. Ini adalah contoh untuk perkataan kata sendi nama. Okey, bagi perkataan di, ia digunakan untuk menunjukkan tempat. Untuk perkataan ke, ia digunakan untuk menunjukkan tempat atau arah yang ditujui. Bagi perkataan dari, ia digunakan untuk merujuk tempat atau masa. Dan bagi perkataan kepada, ia digunakan untuk merujuk kepada orang yang ditujui. Okey, kita lihat contoh ayat di sini. Zikri berterima kasih kepada ayah dan ibu kerana membawanya balik ke kampung untuk bercuti. Itu ayat untuk perkataan kepada. Okey. Bagi perkataan dari, kita lihat ya, kita baca sama-sama. Mereka dari Kota Kinabalu menaiki bas pengangkutan awam. Itu ayat untuk perkataan dari. Okey, kita lihat seterusnya. Ayat untuk perkataan ke. Mereka pergi ke bandar dengan menaiki bas. Okey, untuk ayat bagi perkataan di, mereka menunggu bas di pondok perhentian bas. Okey, sekarang kita beralih kepada kata arah. Kata arah menunjukkan haluan, kedudukan atau tempat. Kata arah merupakan perkataan yang ada sebelum frasa nama dan selepas kata sendi nama. Okey, mari kita lihat contoh di sini. Ada 6 contoh. Okey, kita baca bersama-sama. Hadapan, kiri, atas, belakang, kanan, bawah. Okey, contoh ayat bagi kata arah. Kita lihat gambar di sini. Buku itu terletak di atas meja. Buku ini terletak di atas meja. Okey, lihat gambar di sini. Kerusi itu di bawah pokok. Kerusi ini di bawah pokok. Okey, contoh ayat bagi kata arah yang ketiga. Lihat gambar. Balai polis berada
di sebelah kanan jalan raya. Okey, sekarang kita beralih kepada tugasan pada hari ini. Seperti yang cikgu katakan pada mula-mula tadi, kita akan ada 2 tugasan, iaitu pada halaman 68 dan halaman 69. Mari kita lihat. Okey, ini adalah halaman 68 pada buku aktiviti kamu. Kita baca dahulu arahan. Lengkapkan ayat dengan kata sendi nama yang sesuai. Dari, kepada, ke, di. Jadi kita kena lengkapkan tempat kosong yang terdapat di sini. Kemudian menggunakan kata sendi nama yang ada di sini. Kemudian isi tempat kosong menggunakan kata sendi nama yang betul. Okey, mari kita baca bersama-sama. Aiza dan keluarganya hendak pergi tempat kosong. Stesen kereta api Alor Setar. Mereka bertolak tempat kosong rumah pada pukul 8 pagi. Pada pukul 8.30 pagi, mereka tiba tempat kosong stesen kereta api Alor Setar. Mereka sekeluarga hendak pergi tempat kosong Kuala Lumpur. Ayah meletakkan keretanya tempat kosong, tempat letak kereta berbayar. Aiza dan keluarganya menaiki kereta api elektrik atau ETS. Selepas menunjukkan tiket tempat kosong petugas kereta api, mereka pun dibenarkan masuk ke dalam ETS. Aiza berasa seronok menaiki kereta api ini. Dalam perjalanan, petugas ETS mengedarkan risalah tentang keselamatan. Risalah itu diedarkan tempat kosong para penumpang. Akhirnya mereka tiba di Kuala Lumpur dengan selamatnya. Okey. Aiza dan keluarganya hendak pergi dari stesen kereta api Alor Setar kepada stesen kereta api Alor Setar, ke stesen kereta api Alor Setar, di stesen kereta api Alor Setar. Mana yang paling sesuai? Ke stesen kereta api Alor Setar. Mereka bertolak dari rumah pada pukul 8 pagi. Kepada rumah pada pukul 8 pagi. Di rumah pada pukul 8 pagi. Mana yang paling sesuai? Betul. Dari. Pada pukul 8.30 pagi, mereka tiba kepada stesen kereta api Alor Setar. Di stesen kereta api Alor Setar. Mana satu yang sesuai? Di stesen kereta api Alor Setar. Mereka sekeluarga hendak pergi tempat kosong Kuala Lumpur. Mana yang sesuai antara keempat-empat pilihan jawapan di atas? Ke Kuala Lumpur. Ayah meletakkan kenderaannya tempat kosong, tempat letak kereta berbayar. Mana yang sesuai? Di tempat letak kereta berbayar. Aiza dan keluarganya menaiki kereta api elektrik atau ETS. Selepas menunjukkan tiket tempat kosong petugas kereta api, mereka pun dibenarkan masuk ke dalam ETS. Dari, kepada, ke, di petugas kereta api. Mana yang sesuai? Betul, kepada. Dalam perjalanan, petugas ETS mengedarkan risalah tentang keselamatan. Risalah itu diedarkan tempat kosong para penumpang. Diedarkan kepada siapa? Kepada para penumpang.
Okey. Okey, sekarang kita lihat untuk tugasan yang kedua. Kita baca dahulu arahan. Lengkapkan teks cerita dengan perkataan yang sesuai. Okey. Perkataan-perkataan yang diberikan di sini adalah kata arah. Kamu perlu melengkapkan setiap tempat kosong yang ada di sini menggunakan kata arah yang diberi. Okey, dia telah memberikan contoh di sini untuk dua contoh. Untuk dua jawapan yang pertama, okey, kita baca dahulu ya. Aiza dan Aina menyertai pertandingan lalu lintas. Aiza memandu di hadapan. Kita lihat gambar, rujuk semula pada gambar. Ini Aiza dan ini Aina. Aiza berada di hadapan, Aina berada di belakang. Aina pula memandu di belakang. Belakang Aiza. Mereka memandu dengan berhati-hati. Di sebelah tempat kosong mereka terdapat balai polis. Mana balai polis? Ini balai polis, ada tertulis di situ balai polis. Sebelah mana ni? Sebelah kiri atau kanan? Di sebelah kiri. Kiri mereka terdapat balai polis. Di sebelah tempat kosong pula terdapat stesen minyak. Okey, ini stesen minyak. Jadi ini sebelah mana? Tadi ini kiri, yang ini? Betul. Ini adalah kanan. Tadi kiri, balai polis kiri. Stesen minyak pula sebelah kanan. Apabila tiba di persimpangan, mereka melihat lampu isyarat. Lampu isyarat berwarna merah terletak di bahagian ini. Cuba kamu ingat, lampu isyarat. Lampu isyarat merah terletak di mana? Bahagian apa? Betul, bahagian atas. Di bahagian tengahnya lampu isyarat berwarna kuning. Lampu isyarat berwarna hijau pula terletak di... Okey, kamu ingat balik lampu isyarat berwarna hijau di mana? Betul, di bawah. Okey. Okey, untuk itu selesai sudah tugasan kita pada hari ini. Ada dua tugasan. Cikgu telah memberikan panduan dan bimbingan kepada kamu. Cikgu berharap panduan ini akan membantu kamu menyelesaikan tugasan pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada kelas akan datang. Tahniah kepada yang hadir dan mengikuti video PDPR cikgu pada hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat kepada kamu, jangan lupa like dan share agar pembelajaran ini juga dapat dikongsikan kepada rakan yang lain. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.